Alhamdulillah, 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 alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah pemilik sekalian alam ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah muslimin muslimat semua. Hari ini, pada hari Minggu, kita santai-santai dengan kuliah online kita pada hari ini ya. Alhamdulillah, kita sangat-sangat bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat-nikmat dan ruang-ruang yang diberikan kepada kita. Sentiasa berada dalam keadaan yang sihat, sentiasa dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara sebesar-besar nikmat yang Allah kurniakan pada kita, iaitu nikmat kita berada di dalam agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah SWT ialah agama Islam. Alhamdulillah, kita sangat-sangat bersyukur pada Allah SWT. Allah kurniakan kepada kita dengan tubuh badan yang sihat, akal, rohani dan jasmani kita. Allah beri kita sihat. Syukur sangat-sangat. Walaupun ada kawan-kawan kita, keluarga-keluarga kita, pasangan-pasangan kita yang mungkin tidak sihat, tapi apapun, insya-Allah kita sentiasa mendoakan mereka. Mudah-mudahan mereka dikurniakan Allah dengan kesihatan yang terbaik. Amin, amin, amin ya. Itu juga kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, pemilik sekalian alam ini, kerana beri ruang dan peluang kepada kita untuk berkuliah online pada pagi minggu ini ya. Alhamdulillah, dan kuliah online kita pada pagi ini adalah anjuran daripada Muslimat Surau Kerja Raya, SKR. Besar tu dia tulis tu, kalau kita tak nampak lagi saja Alhamdulillah muslimin muslimat semua ya. Kita berterima kasih banyak-banyak pada SKR atas ruang dan peluang yang diberi kepada kita setiap minggu ya, setiap minggu. Alhamdulillah ya, dengan topik iaitu asam garam dalam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan tidak lupa juga selawat dan salam kita tujukan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke atas keluarganya dan juga ke atas sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah muslimin muslimat semua, selamat bertemu kembali. Apa khabar semua? Saya harap semuanya sihat-sihat belaka. Terima kasih. Saya nampak Mek Hafsah dah ada tadi. Hajah Junaidah pun ada. Dan pasti Encik Murtada orang kuat yang menguruskan kuliah kita setiap minggu ya. Alhamdulillah, terima kasih sama-sama kepada mereka-mereka ini ya. Alhamdulillah, tidak lupa juga pada rakan-rakan FB yang dah begitu ramai pada hari ini. Saya nampak Nazatun Naina, ada Masa, Siti Atika, saya nampak Fatimah, Salina Usman, Kama, ada Maznah Mak Desa, Eda Nurshima, ada Siti Aisyah ya, ada Maznah, kita ada Wan Maziah, Wan Saleh, ada Ani Fairuz, ada Jura Azlin Sufyan, ada Sarah Mak Taha, kita ada Habibah Rasul. Dan saya tadi dah catat tadi, kita ada Rani, tu orang yang pertama lapor diri tadi ya. Kita ada Hajah Junaidah, kita ada Sania, dan juga kita ada Hajah Nani daripada Kuching ya. Kita ada Zakiah Buyung, kita ada Kamarujan, dan juga ada Maznah Muhammad, Fatimah Ayub. Ya, hari ini
Ustaz Fadli Harun ada bersama dengan kita. Terima kasih Ustaz, sekali-sekala ada. Okeylah tu. Tenggelam timur tak apa, jangan tenggelam tak timur terus. Okey, kita ada Siti Tek, kita ada Zanisha, kita ada Siti Atika, kita ada Zaitun, kita ada Yad Abdullah, kita ada Rakia Abdul Rahman, kita ada Wan Fas Ida, kita ada Nailah Usman, Kak Nailah. Kita ada Mazilah Bagiran. Okey, kalau tak salah saya sebut macam tu. Kita ada Opah Azna, kita ada Siti Teh. Tadi kalau tak silap saya, kita ada Siti Z Idris. Mungkin sebab ramai sangat nama-nama tu dibubuh cantik-cantik dah sebab tak bertukar. Kita ada Nelly Wani, kita ada Sariah Bidi, kita ada Habibah Rasul, kita ada Eda, kita ada Rukyah Buyung, kita ada Jura, kita ada Beci, kita ada Salina, kita ada Ramlah Mat Ali. Okey. Kita ada Jamnah Daud, Sri Lestari Samsuri, kita ada Ramlah Mat Ali. Okey, terima kasih banyak-banyak. Kita ada siapa lagi? Umi Tok Mela. InsyaAllah hari ni tak berani nak usik-usik dah. Ikut dia lah apa-apa pun, InsyaAllah. Okey, kita ada Nazatun Nana, kita ada Zanisha. Alhamdulillah hari ini kita sudah berada dalam kuliah siri yang ke-13 menyambung cerita asam garam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat bila kita belajar tentang keadaan ini, maknanya banyak menginsafi tentang diri kita. Banyak kita faham sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat hebat. Dah tahu Rasulullah hebat, tapi pendetailannya barangkali tak berapa tahu. Saya kata saya. Okey, kita ada Suaidah Amin, Aida Amin, kita ada Faridah Ali, kita ada Ramla. Okey, apa Ramlah kata? Allahu Akbar. Okey, alhamdulillah ramai. Alhamdulillah hari ini kita ada Suaidah. Okey, muslimin-muslimat semua. Kita ada Muhammad Firdaus Haji Rusli, kita ada Zanisha, kita ada Salina. Okey. Okey, muslimin-muslimat semua Okey. Sebenarnya dalam kitab, dalam buku ni dia sudah masuk asam garam yang ke-17, tetapi sirinya yang ke-13. Bermakna sudah 13 kali kita berlalu. Kita dah kita telah mengikuti tentang ceramah asam garam ini Okey, Azinah Usmania ada bersama kita pada pagi ini Apa? Sekarang saya jarang dapat kuliah ustazah. Kenapa Oh, mungkin susah nak dapat line ke apa ke? Macam mana Hak lepas T tak apa, nanti T akan bagi nombor untuk kita join group, tak apa. Mungkin nak masuk dalam tu mungkin takut tak dapat dah. Okey, betul dah. Hajah Junaidah kata 13 kali kuliah ini berlangsung. Alhamdulillah. Tu dah 13 kali Okey, Zaidatul Hasnida Zakaria. Alhamdulillah Okey, hari ini asam garam yang ke-17, Aisyah dan Zainab bertekak lagi. Barangkali kalau kita bergaduh macam ni sangat kira bertekak lagi lah. Okey, kita ada Maryam Muhammad. Okey. Saya baca hadis dia dulu. An Anas qala kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam tis'u niswatin. Fakana idza qasama bainahunna la yantahi ila al-mar'atil ula illa fi tis'in. Fakunna yajtami'na kulla laylatin fi baiti lati ya'tiha. Fakana fi baiti Aisyah faja'at Zainabu famadda yadahu ilaiha faqalat hadhihi Zainabu. فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده فتقاولتا حتى استخبتا
wa uqimat as-salatu. Ya. Okey. Famarra Abu Bakrin ala dhalika fasami'a aswatahuma faqala khruj ya Rasulullah ila as-salah wahsu fi afwahihinna at-turab. Fakharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Faqalat Aisyah an yaqdi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salatahu fayaji'u Abu Bakrin fayaf'alu bi wa yaf'al. Falamma qada an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salatahu ataha Abu Bakrin faqala laha qawlan shadidan wa qala atasta'ina hadha. Ya. Jadi hadis ini menceritakan tentang keadaan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita Nabi dan Abu Bakar. InsyaAllah kita akan cuba teliti. Okay, kita ada Naimah, kita ada Salihah Ahmad. Tak silap tadi saya nampak Aisyah Hashim. Itu sahabat-sahabat kami semasa di JAKIM dululah tu. Okey. Jadi Saidina Anas menceritakan Nabi memiliki 9 orang isteri. Setelah membahagikan giliran hari kepada mereka, baginda tidak kembali kepada isteri hari yang pertama kecuali selepas hari ke-9. Kebiasaannya juga kesemua isteri Nabi akan berkumpul setiap malam di rumah isteri yang Nabi akan bermalam dengannya. Tengok, Masya Allah, hebat. Hebat mereka-mereka ini, yang saya rasa takkan mampu dilakukan oleh kita ni. Saya rasa, wallahualam lah kalau ada yang boleh. Okey, saya nampak ada Zana, Rinda, Aisyah, kita ada Halimatun Abdul Hamid. Okey. Saidina Anas menceritakan Nabi memiliki 9 orang isteri. Setelah membahagikan giliran hari kepada mereka, baginda tidak kembali pada isteri hari yang pertama kecuali selepas hari ke-9. Okey. Yanti pun ada, alhamdulillah. Apa khabar Ti? Moga-moga Ti sihat. Ti beritahu mana yang susah dapat link tu, sila cuba klik link tu yang telah diberikan. Kalau tak silap saya. Okey, kita ada Sarifah Abdul Ahmad. Kita ada Siti Khadijah. Kita ada Rosa pula dah. Jadi nak ceritanya, Rasulullah SAW, Anas kata, telah menceritakan Nabi memiliki 9 orang isteri. Dan Nabi tak akan pergi ke rumah isteri yang pertama melainkan setelah masuk hari yang ke-9 pula. Dan berkahwin lebih daripada 4 ini hanya diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak diberikan kepada umat dia, hanya dibenarkan 4 orang sahaja muslimin muslimat semua, Tetapi Rasulullah SAW ada isteri 9 orang dalam satu masa. Tapi Rasulullah sangat hebatlah, walaupun 9 orang isteri kan. Kita ni kadang-kadang 2 orang pun dah macam-macam keadaan. Minta maaf, bukan nak beletih Ustaz Badli, tapi itulah hakikatnya, Okey, kita ada Nur Haimah, kita ada Latifah Ali, kita ada Nurita Kamsin. Kita ada Sairah Abdul Rahman, Okey, alhamdulillah muslimin muslimat semua. Jadi dia kata di sini Nabi tak akan pergi lagi pada isteri yang dia dan daripada rumah dia melainkan hari ke-9. Daripada isteri pertama sampai hari ke-9. Jadi yang dia akan pergi balik ke rumah isterinya yang pertama tadi hanyalah kecuali pada hari yang ke-9, dia kata. Dan dia kata kebiasaannya, hak ni yang rasa pelik bagi kita lah. Maksudnya mampu isteri-isteri Nabi berada dalam keadaan yang begitu, walaupun dalam keadaan dia cemburu pun ada, Okey, tadi saya terlepas Sarifah Hasini tadi, Okey, sorry tak sempat Hasini tu tadi, Okey, terima kasih banyak. Okey, jadi dia kata kebiasaannya juga kesemua isteri Nabi akan berkumpul setiap malam di rumah isteri yang Nabi akan bermalam dengan. Berkumpul. Tak tahu tidur ke tidak, tapi pada setiap hari
setiap kali di mana Nabi bermalam, para isteri yang 8 orang ni lagi ini akan ke rumah isteri yang ada Rasulullah SAW yang berada di sana. Hebat muslimin muslimat semua. Mampu tak kita untuk nak jumpa dengan madu kita tu? Allahu Akbar kabira. Tak mampu, ya. Nak duduk tu, bila duduk maknanya apa, hidup dalam satu rumah tu berarti mereka akan berkumpul, mereka akan duduk bersama, mereka akan makan bersama, mungkin bercakap bersama. Dan kita tahu, Allahu Akbar, rumah Rasulullah SAW tidak besar sangat, tidak besar, ya, untuk menampung ke-9 orang isteri itu. Dalam arti kata kalau masing-masing lah duduk, apa kata Ustaz Walid, saya ada seorang isteri saja Ustazah, tak mampu dan takut tak berlaku adil untuk menjawab di akhirat esok. Amin, amin, Masya Allah, tabarakallah, ya. Tapi ada orang sanggup Ustaz Badli, ya. Okay, kita ada Rozila Usman, kita ada Masli Amira, ya. Ya, betul. Saya ingat Tuan Guru ni Aziz, bila orang tanya, kenapa Tuan Guru tak kahwin seorang lagi? Dia jawab apa? Hamba takut, dia kata. Takut apa? Bukan takut ke isteri, tapi takut di hadapan Allah nanti tidak dapat memberi jawapan pada Allah SWT bila ditanya, kenapa tidak berlaku adil. Betul lah jawab Ustaz Badli tu. Hebatnya sepatutnya Tuan Guru ni Aziz sebagai Menteri Besar, sudah semestinya dia boleh kahwin lebih daripada satu pun. Betul tak? Okey, tapi tak semua orang berani, ya. Maksudnya bukan berani kepada takut pada isteri, tapi takut pada Allah SWT, takut tidak dapat menjalankan tanggungjawab yang telah diamanahkan oleh Allah SWT, ya. Tahniah pada Fadli, memang nak bersikap adil ni susah, Azinah kata. Tu, ya. Betul tu Ustaz Badli. Okey, Opah Azinah kata sama-sama kasih, ya. Okey, muslimin muslimat semua. Tu, dan yang kedua pula, mana isteri-isteri Nabi ni mampu duduk satu rumah, berkumpul tu bukanlah tidur di situ, tapi maknanya mereka akan duduk berbual-bual, bercakap, bukan kata duduk bergaduh-gaduh ni, mengumpat ni 9 orang, ya. Betul tak muslimin muslimat semua? Allahu Akbar. Mereka ni tersangat menyayangi kepada Rasulullah SAW, dan kalau boleh memang mereka tak sanggup berpisah. Tak? Sampai macam tu sekali. Tak apa, duduklah ramai-ramai, tengoklah ramai-ramai, janji dapat bersama dengan Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Cuma kita tak diceritakan lama ke, sekejap ke mereka ini hidup, ataupun datang semua 9 orang ke, ataupun datang separuh ke, wallahu alam. Okey. Suatu hari ketika baginda di rumah Sayyidatina Aisyah, datanglah Sayyidatina Zainab. Kemudian baginda menghulurkan tangan kepadanya. Lalu Aisyah berkata, "Ini Zainab." Lantas Nabi menarik semula tangan. Kemudian mereka berdua saling berperang mulut, padahal iqamah telah dikumandangkan. Ya. Jadi bila Rasulullah SAW ulur tangan, ingatkan nak bersalam dengan Aisyah, ya. Tapi bila dia ulur tangan, kata Aisyah, "Ini Zainab." Lantas Nabi menarik semula tangannya. Pada tu berlakulah perang semula, ya, perang mulut, padahal iqamah telah dikumandangkan. Okey, Siti Zawiyah, Rani Idris. Ya, okey. Ya. Dan kebetulan Sayyidina Abu Bakar lalu dan mendengar suara mereka berdua. Ya. Beliau pun berkata, "Keluarlah wahai Rasulullah untuk solat, sumbat sahaja mulut mereka dengan tanah." Karang Abu Bakar, ya. Padahal dia seorang yang sangat lembut, tapi dalam bab-bab macam ni dia sangat marah kepada khususnya anak dia bila bergaduh, khususnya bergaduh di rumah ketika Rasulullah SAW ada di rumahnya. Memang dia marah. Sebab tu dia sumbatkan saja dengan tanah. Marah dia juta. Allahu Akbar. Abu Bakar dia marah anak dia ni bergaduh, sepatutnya
tak bergaduh. Apa hal yang bergaduh? Itulah asam garam rumah tangga. Orang perempuan tak boleh lari dengan benda-benda macam ni, ya. Dan nampak ada Ruby Cookies, Kak Ina Spang, ya. Kita ada Nur Rizan Zakaria, kita ada Masar. Alhamdulillah, ya. Okey. Jadi kebetulan Saidina Umar lalu, Saidina Abu Bakar lalu, dan bila dia lalu, dia dengar suara Zainab bergaduh sedang bertekak dengan Aisyah. Sedangkan masa tu sudah iqamah. Jadi Abu Bakar kata pada Ali, pada Saidina Abu Bakar, maka keluarlah untuk salat, ya. Nabi pun keluar, ya. Sumbat sahaja mereka dengan tanah. Tu. Lalu Aisyah berkata, nanti setelah Nabi selesai solat, tentu Abu Bakar akan datang dan memarahiku. Mesti dia datang. Macam biasa kita, dah. Alah, mari pula lah ni, nanti mestilah ayah aku marah kat aku lah ni, sebab dia dengar aku bergaduh dengan kau. Mesti kena marah lagi lah lepas ni. Kan? Itu kebiasaan kita macam tu dah. Dalam berani-berani pun kita takut juga, ya. Macam kita lah, kalau ada apa-apa hal tengah duduk apa kata apa, tiba-tiba suami kita balik. Ya dah balik. Diam. Jangan cakap kaya tahu. Jangan cakap tahu. Kan? Padahal kita tahu anak kita muka depan pintu tu aja dah. Nak kita cerita dah kat ayah dia, cerita kita kalau kita buat apa. Betul tak? Muslimat semua. Itulah, ya. Jadi Abu Bakar bila dengar keadaan macam tu, apa dia kata ke Rasulullah? Rasulullah pergilah sembahyang. Keluarlah solat, ya. Tapi sumbatkanlah mereka ni dengan tanah, ya. Okey, Kak Mun. Apa khabar Kak Mun? Alhamdulillah, Maimun Yaakob, ya. Kak Mun dia memang bawa geng-geng dia juga sama, ya. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Mun. Okey, ayah kata, ya sungguh, dia kata. Betul kita. Sudahlah. Nanti abang kau balik dia marah ni. Confirm lepas ni dia marah kat mak ni. Kan? Kita selalu kan cakap gitu. Kita dah tahu dah. Dan memang ini kebiasaannya. Satu perkara yang tak boleh lari. Sebagai satu asam garam dalam kehidupan rumah tangga. Walaupun rumah tangga Rasulullah SAW. Okey, apa khabar Nur Laila Wan Endut? Besan saya. Saya harap okeylah kot dengan lenguh-lengan sebab ambil vaksin tu dah selesai, Okey, alhamdulillah kita ada Duliati Habib, kita ada Salmah Aman. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Okey. Nabi pun keluar, lalu Aisyah berkata, nanti setelah Nabi selesai solat, tentu Abu Bakar akan datang dan memarahiku. Mesti dia datang. Benar. Selesai Nabi solat, Abu Bakar pun datang berjumpa Aisyah. Keras sekali beliau memarahinya. Antaranya beliau berkata, beginikah perbuatan kamu? Beginikah perbuatan kamu? Mana seorang ayah datang marah pada anak, lagu ni kau peranganmu. Bukanlah kata perangai dengan orang yang calang-calang. Ini adalah Nabi dan Rasul. Orang yang sangat mulia. Bukan sahaja mulia di sisi manusia, tapi mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Tapi perangai orang perempuan, kan? Itu antaranya maksud hadis yang saya baca tadi. Dia ada 3-4 perenggang, ya. Mana ceritanya lain-lain, ya. Tapi maksudnya dia hadis tu lain-lain, ya. Muslimat semua. Sebab tu dia bawa datang ke 4 hadis ini bersama supaya cerita itu bersambung, ya. Muslimat semua. Catatan penulis buku ini, ya, iaitu Ustaz Luqman, ya. Terima kasih Ustaz Luqman kerana menulis buku ini dan juga banyak memberi pengetahuan kepada kami dan sangat memberi kesan pada saya khususnya. Kita ada Khafifah Nuruddin Al-Malizi. Apa kata ayah? Mulia di sisi Allah. Allahu Akbar, ya. Kita ni nak mulia di sisi manusia pun belum tentu lagi. Apatah lagi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Okey, Hayati Abdul juga ada bersama. Catatan penulis buku ini, menjaga perasaan pasangan ialah sunnah Nabi. Ingat, ya, muslimat semua, menjaga perasaan pasangan adalah sunnah Nabi. Ya, kena jaga perasaan pasangan tu, kena jaga. Jangan biar dia merajuk. Kalau dia lajuk, jangan lajuk panjang. Ayah selalu sebut perkataan merajuk lajuk. Ya, saja gurau-gurau bahasa orang tua, ya.
Okey, muslimin muslimat semua ya. Jadi perkataan menjaga perasaan pasangan ialah sunnah Nabi. Dia kata di sini Nabi menghulurkan tangan bermaksud Nabi hendak menyentuh atau melakukan perbuatan mesra lain yang selayaknya dilakukan suami terhadap isteri. Bagaimanapun Sayyidatina Aisyah selaku tuan rumah yang menyaksikan situasi itu cemburu. Ya. Maknanya Rasulullah ulur tangan kepada Zainab. Apa Aisyah kata? Tu Zainab lah. Gitulah lebih kurang dialog dia. Tu Zainab bukan saya lah. Sepatutnya abang salam dengan saya, bukan salam dengan dia. Kan cemburu tak tu? Confirm. Kan? Confirm. Itu tanda cemburu lah. Kalau kita pun, abang nampak tak? Abang salam dengan siapa tu? Kan? Tu Zainab lah. Bukan saya tu. Kan? Tapi sebenarnya memanglah nak salam dengan Zainab pun tapi yalah maknanya nak minta maaf ke, nak apa ke ya. Nak jaga pasangan ke. Tapi bila dalam keadaan macam tu ya, Rasulullah pun tarik tangan tak jadi Aisyah selaku tuan rumah yang menyaksikan situasi itu cemburu. Kenapa nak salam dengan Zainab? Kenapa tak salam dengan dia? Sebab dia tuan rumah kan. Tengok Aina Ismail. Apa ayah kata? Cemburu juga isteri Nabi. Itulah manusia biasa. Ayah tak boleh lari Isteri-isteri Nabi juga adalah manusia biasa. Tapi dia dididik dalam keadaan, dalam suasana insan yang luar biasa, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi kalau kata cemburu tu taklah larat macam kita. Apa makna larat? Maknanya larat bagi orang Kelantan ni dia maknanya panjang masa lah. Kalau marah tu panjang. Ada orang merajuk sampai 3-4 hari. Ada orang merajuk sampai berminggu-minggu. Ada orang merajuk sampai berbulan-bulan ya, muslimin muslimat semua. Ada orang cerita kat saya, Ustazah, saya dah tak bercakap dengan suami saya 5 tahun. Allahu Akbar. Saya memang terkejut. Kalau orang kata sekarang ni terkejut gila lah. 5 tahun tak bercakap dengan suami. Habis tu macam mana komunikasi? Tak ada lah. Saya tidur bilik lain, dia duduk bilik lain. Tu dah jadi masalah besar lagi tu kalau sampai macam tu. Berdosa tak kita muslimin muslimat semua dalam keadaan begitu? Confirm. Tak boleh. Saya bukan sekadar duduk bilik lain Ustazah. Saya kunci bilik saya tak bahagi dia masuk. Itu lagi berdosa. Itu dah no shoes tu. Bukan main-main ya. Muslimat khususnya muslimat semua ya. Okey, Sairah Abdul Rahman ya. Cemburu yang bodoh. Cemburu yang melampau. Cemburu yang berdoa. Allahu Akbar. Payah saya nak baca Sairah. Sairah orang Kelantan kot. Cemburu berdoa. Kan? Okey. Nak baca ejaan tu. Sebut boleh. Tapi nak baca. Payahnya. Okey. Muslimin muslimat semua. Ya. Jadi maknanya. Okey. Saya nampak ada Siti Arfah Muhammad Sabitah. Okey. Muslimin muslimat semua. Ya. Dia kata. Dalam keadaan macam ni. Aisyah cemburu. Ya. Sebab. Rasulullah hulur tangan kepada Zainab, tidak hulur kepada dia. Sebab tu dia bagi tahu kan, dalam hadis Nabi ni yang dia bagi tahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya sebenarnya bukan tangan dia tapi tangan Zainab. Dia kata apa? Faja'at Zainabu famadda yadahu ilaiha faqalat hadhihi Zainabu fakaffan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadahu. Apa maknanya menjaga perasaan pasangan ni ketika ini? Maka Rasulullah terus tarik tangan dia daripada dia bersalam dengan Zainab. Sebab nak jaga hati pasangan. Hati pasangan mana? Iaitu Aisyah. Kenapa nak jaga Aisyah? Sebab Aisyah tuan rumah. Ya? Okey. Habsah kata apa? Mek, abang tak ada sekejap dah cari. Ini sampai 5 tahun. Tak takut ke dengan hukum Allah? Betul, Mek. Sungguh. 5 tahun dia tak bercakap. Bukan sekadar tak bercakap, bahkan kunci bilik. Saya kata, puan derhaka dengan suami. Biarlah Ustaz, sebab saya tak nak kat dia. Tak nak bukan cara puan buat macam tu. Kunci bilik, tak bercakap dengan dia. Tak boleh. Ya? Kalau dia salah pun, kita tak boleh nak hukum dia. Bila kita hukum,
Allah kata kalau nak hukum orang yang buat salah dengan kita, hukumlah setara dengan kesalahan dia. Kalau dia salah buat apa? Hukum tu je lah. Kita ni kalau sampai 5 tahun, itu dah melampau sangat. Ya. Saya katalah saya sendiri pun tak pernah bergaduh sampai 5 jam. Jangan kata 5 tahun. 5 jam pun tak ada. Ya. Sebab saya nak kawan dengan siapa kat rumah ni kalau tak bercakap dengan dia. Betul kan? Dulu bukannya ada handphone apa kan? Tak ada. Kalau ada pun maknanya tak adalah sampai 5 jam. 5 tahun jauh sekali, tak pernah mimpilah orang kata dah. Tapi begitulah. Cuma saya kata kalau puan tak nak dia, bukan cara macam tu. Ya? Puan boleh mohon perceraian. Dia cakap kat saya, Ustazah, dia tak nak cerai saya. Saya kata ada masanya perceraian ini bukan semua dilakukan oleh suami. Ya? Perceraian ini juga boleh dilakukan oleh pihak mahkamah. Sekiranya ada bukti-bukti yang menunjukkan bahawasanya suami bersalah. Saya nampak ada Mazarela tadi. Ada Siti Atikah bersama dengan kita. Okey, muslimin muslimat semua. Kita tak boleh hukum dia macam tu. Tak boleh. Kalau tak nak kat dia, minta kita mohon proses perceraian. Dan dari segi undang-undang yang ada, isteri boleh memulakan permohonan cerai. Buktikan apa yang kita tak suka dengan perangai suami kita. Kalau dia tentu bersalah, kita buktikan. Tak apa, tidak ada masalah. Tak boleh kita bertindak ataupun menghukum dia dengan hukuman yang kadang-kadang jauh lebih patut daripada apa yang dia telah lakukan. Minta maaf muslimin muslimat semua. Okey, kita ada Laila Jalil, kita ada Zainul Zaman. Alhamdulillah. Terima kasih dapat berada bersama pada pagi ini. Alhamdulillah. Terima kasih daun kredit, insya-Allah kita sentiasa bersama-sama dalam majlis. Okey, kita ada Zahra Haji Leman. Okey, dan yang kedua, pihak mahkamah kalau ada bukti yang kukuh, memang dia boleh ceraikan suami. Boleh. Tidak ada masalah. Maknanya mahkamah boleh paksa suami untuk menceraikan isteri. Mahkamah paksa. Maknanya hakim paksa suami untuk menceraikan isteri. Tapi tengoklah kepada kesalahan-kesalahan, sebab-sebab yang telah berlaku. Bukan semua boleh berlaku perceraian. Dan ingat, saya selalu mengingatkan, bukan semua perceraian adalah datang daripada tangan ataupun mulut suami. Percayalah. Maknanya perceraian bukan semua datang daripada mulut suami. Percaya? Tidak. Maknanya dia hanya ada satu saja. Dalam bab cerai 1, 2, 3. Itu yang suami boleh buat. Hak lain-lain, cerai pasar, cerai taklek, ini dilakukan oleh isteri. Tapi dengan memanjangkan kes ini ke mahkamah. Saya harap insya-Allah semua kita dah faham keadaan ini. Cuma saya mengulang nak beritahu, tidak semua perceraian hanya datang daripada pihak suami, tapi isteri juga boleh memohon cerai melalui mahkamah. Okey. Apa Juwita kata? Undang-undang kan ada. Apa Fadli kata? Syabas Ustazah pakar undang-undang keluarga Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz Fadli. Syukur pada Allah SWT yang telah beri sedikit ilmu, bukan kepakaran, sedikit ilmu dan barangkali pengalaman semasa bekerja di Jawi tu. Okey, betul. Juwita Syahri kata kita ada undang-undang. Buat apa nak hidup dalam keadaan melakukan dosa? Betul sangat Juwita, sebab hidup kita tidak lama. Nasib baik panjang umur lagi. Masa dia datang jumpa saya tu, dia kata saya dah bawa surat cerai Ustazah, nak tunjuk kat Ustazah. Bukan surat cerai, saya bawa borang yang saya isi nak mohon perceraian. Setelah 5 tahun berlalu, saya kata puan menyeksa diri dia dan puan telah melakukan dosa. Saya kata kat dia, saya tak tahu Ustazah. Tak tahu, kita kena bertanya. Tapi puan bayangkan 5 tahun puan buat dosa. Kalau dia maafkan tak apa. Kalau dia tak maafkan, sangat susah, sangat berat kehidupan kita. Kita tak bercakap tentang di sini, kita bercakap di akhirat Allah nanti. Okey.
kita ada Muslimah Mahmud bersama kita. Okey, apabila apa kata Zainul Zaman, apabila kita jalan-jalan keluar, apa nak ni tak apa, saya akan jawab nantilah, saya akan cari balik nanti ya, yang apa pandangan ke ataupun soalan daripada Zainul Zaman ya. Sebab kita ada Sanah Awang. Alhamdulillah, terima kasih Sanah, kami semua gembira Sanah sihat ya. Alhamdulillah, semualah kita doakan untuk Sanah, untuk Yanti, untuk Ayah, untuk sahabat-sahabat kita yang lain yang tak sihat. Semoga Allah pulihkan mereka daripada kesakitan sebagaimana biasa ya. Itu kita harapkan. Kita ada Emma, kita ada Sri Lestari, kita ada Nik Hamizan, Nik Yusof. Terima kasih banyak-banyak ya. Okey. Kita ada Emma Mas, kita ada Hajah Junaidah. Alhamdulillah, Hajah Jun kata ramai hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Kita ada Faridah Ali ya. Yang saya bertukar dengan Latifah Ali. Allah bantu macam itulah, panggil nama anak cucu ada 5 yang dipanggilnya. Tu. Dulu kata kat mak kita, bila panggil cucu, kita panggil anak seorang semua, dia panggil semua 5-6 orang kan. Jadi bila sampai masa kita, sama juga ya. Okey, kita ada Nik Hasim Nikmat, Dayang Fatimah, Alhamdulillah, Miss Lin Tumin. Okey. Menurut beliau, Nabi tidak sengaja, sebaliknya Nabi ingat orang itu Sayyidatina Aisyah yang menjadi tuan rumah. Pada ketika itu tidak ada lampu-lampu yang menerangi. Ya, maknanya menurut beliau Nabi tidak sengaja, sebaliknya okey, tadi ada. Lalu apabila diberitahu, terus Nabi menarik tangannya. Demikian ulasan Imam An-Nawawi ketika menghuraikan hadis ini. Menurut beliau, Nabi tidak sengaja, sebaliknya Nabi ingat orang itu Sayyidatina Aisyah yang menjadi tuan rumah. Pada ketika itu tidak ada lampu-lampu yang menerangi. Syarah An-Nawawi 10/47. Orang dulu, muslimin-muslimat semua tak ada lampu ya. Kadang-kadang tak nampak cahaya ya. Okey. Kedua, boleh jadi Nabi tahu dan memang berniat hendak menyentuh Sayyidatina Zainab. Zainab pada ketika itu baru tiba. Bagaimanapun setelah ditegur Sayyidatina Aisyah, lantas Nabi tidak jadi melakukannya. Baginda menghormati perasaan Sayyidatina Aisyah selaku tuan rumah. Apalagi baginda sudah masak dengan watak Sayyidatina Aisyah yang kuat cemburu. Suami pertama dia kata di sini ya, suami kena jaga perasaan pasangan. Dalam kes ini Rasulullah jaga perasaan Aisyah sebab sedang berada di rumah Aisyah. Yang kedua, Aisyah ni jenis kuat cemburu orangnya ya. Tu ya. Alhamdulillah ya, kita faham. Dan dia kata di sini, walhal dari segi hukum tidak berdosa juga jika Nabi melakukannya. Maka oleh sebab itu Sayyidatina Zainab bersuara barangkali menyatakan apa salahnya Nabi buat begitu sehingga berlaku perang mulut dengan Sayyidatina Aisyah ya. Maknanya bila Rasulullah ulur tangan kepada Zainab, maka Aisyah terus menyuarakan, itu Zainab lah, bukan saya ni bang. Kan gitulah lebih kurang. Jadi bila dalam keadaan macam tu, Aisyah pun tarik tangan ya, tak jadi. Sepatutnya kalau dia teruskan pun tak apa. Tapi Rasulullah ni ingat, dia faham perasaan Aisyah. Pertama, berada di rumah Aisyah. Sepatutnya bila nak keluar, salamlah dengan Aisyah, tuan rumah ya. Dan yang kedua, dia sangat masak dengan perangai Aisyah yang kuat dari segi cemburunya ya. Okey, apa Cahaya Hasanah, Assalamualaikum bunda, terima kasih ya. Siti Zawiyah Erma Mas ya. Okey, makna tak ada masalah boleh. Jadi bila macam tu, peranglah mulut antara Zainab dengan Aisyah ya. Perang mulut sebab kenapa kau cakap? Salah ke? Salah ke kalau kata Rasulullah bersalah dengan aku, tak bersalah dengan kau? Kan? Kan? Jadi berlaku perang mulut. Okey. Kedua, pihak ketiga ialah boleh masuk campur. Siapa di sini pihak ketiga?
Abu Bakar. Boleh masuk campur, tak ada masalah sebenarnya. Ramai juga kita ibu bapa ni, kalau anak ada hal dan sebagainya dengan pasangan, maksudnya dengan menantu ke, anak kita dengan menantu kita. Jadi ramai ibu bapa yang ambil sikap berdiam diri. Biarlah ustazah, saya tak nak ambil kisah. Dia biar pandailah dia ustazah. Kita dulu pun macam-macam gitu juga. Bukan begitu. Boleh kalau nampak agak ni kita boleh. Tak ada masalah. Kita menegur tak apa. Kita mengajar anak menantu kita pun tidak ada salah ya, sebab menegur dalam agama Islam ni diberi pada bila-bila masa pun. Tak ada masalah ya. Jangan risaulah ya. Okey, Nur Hayati Yati. Ayah boleh masuk campur kan? Boleh, tak ada masalah. Mak bapak boleh masuk campur. Tapi janganlah masuk sebelah anak kita saja. Masuklah kepada siapa yang benar dalam masa pergaduhan itu. Kita ni kadang-kadang masuk sebelah anak kita, betul tak? Betul salah tak kisah, tapi dia anak saya ustazah. Saya mesti sayang anak saya. Tak boleh lah gitu. Menantu pun kena bela juga tak? Menantu kita tu pun suami kepada anak kita, betul kan? Ambillah hak mana yang betul, jangan ambil hak salah ya. Berada di pihak yang mana yang betul. Maksud saya, kalau anak kita salah, menantu betul, masuk ambillah di pihak, duduklah di pihak menantu ya. Tapi kadang-kadang bila duduk di pihak menantu, kita pun kata, memanglah abang tu memanglah seronoklah tu. Tahu mak sayang kat dia. Bencilah. Kan? Marah balik bila mak buat macam tu. Betul tak? Ayah awal-awal lagi jawab, ya betul. Hajar cakap, betul sangat ustazah. Jadi, janganlah kita bila dalam keadaan macam tu, di luar pertimbangan, terlampau, ikut emosi sangat. Jadi mudah-mudahan bila kita belajar ni, kita dengar ni cantiknya keadaan mereka. Walaupun mereka bergaduh, walaupun Aisyah cemburu, tapi penuh dengan keadaan yang orang kata apa, ada adab lah ya. Ada adab. Okey, Baya Ishak. Saya sebenarnya 2-3 hari saya dah nampak Baya Ishak, tapi saya tak sempat nak membaca. Sorry Baya tidak ada masalah kan. Ya, saya dah 2-3 hari nampak Baya hadir dalam kuliah online saya, tapi saya tak sempat nak menyebut ya. Okey, Hajah Nani. Okey, Erma Mas. Risau kalau Hajah Nani naik tu, saya takut dah habis masa ya. Okey. Ketiga, tanggungjawab ibu ayah mendidik anak tetap berterusan walaupun selepas mereka berkahwin. Ini nasihat ya. Nasihat daripada penulis buku ni, bahawasanya tanggungjawab ibu bapa masih lagi ada sekalipun anak kita telah berkahwin. Jangan kita lepas tangan. Maksud saya, dah kahwin, biarlah ustazah, saya tak nak kacau, biarlah. Pandailah dia selesai sendiri. Jangan macam tu ya. Kalau boleh kita masuk campur sikit, tanya dak, mak nak tahulah apa cerita kan. Benda kecil tak payahlah besar-besarkan kan. Kalau boleh lah kita cakap. Tolong selesai dengan cara yang baik, berpandukan kepada hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dulu ambil dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ambil dia dengan nama Allah, so kita nasihat dia juga dengan teguran yang baik daripada mengikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Habis tegur dengan syariat ke? Iya, boleh, tak ada masalah kan. Syariat suruh kita buat apa? Buat baik, tegur dengan baik. Tegur dengan apa? Bil hikmah wal mau'izatul hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatul hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Boleh tegur dengan cara yang hikmah, bijaksana. Apa makna bijaksana? Bijak dan sakna. Bukan seperti bijak pandai yang orang yang belajar tinggi, tidak ya. Tapi dia pandai dalam menasihat ya. Tadi saya dengar ceramah seorang ustaz ya. Saya rasa Rakiah pun ada sama dalam majlis itu ya. Dia kata ada lima masa, 5 tempat yang kita boleh dia panggil apa ya. Allahu akbar. Tak ingat pula dah perkataan istilah tu ya. Kita guna daripada 5 tempat ya. Mengampu. Ya. Saya rasa Rakiah pun ada tadi ya. Rakiah ada tadi. Boleh mengampu. Pertama, dengan pemimpin yang zalim. Boleh mengampu dia. Mengampu ni bukanlah kita mengampu jet dia, tapi makna ada orang ni dia bila kita puji dia akan berubah jadi baik tau. Manusia ni
Bila kita buat baik dengan dia, lagi buat baik, lama-lama dia akan jadi baik. Tu dia panggil mengampu yang bila terhadap pemimpin yang zalim. Tadi Rakiyah Abdul Rahman kata, dia ada tadi. Saya nampak Muhammad Jaafar tadi bersama kita. Ada tadi. Yang kedua, mengampu yang kedua, qadi yang zalim. Makna mengampu, kita buat baik. Dalam arti mengampu di sini, kita buat baik. Sebab kalau kita kata, memang bos memang sangat bagus. Jadi walaupun itu dia akan malu mata dengan kita. Betul kan? Bagus. Saya dengar, saya lupa nama ustaz tu nama apa mengampu isteri pun boleh. Boleh. Tak ada masalah. Kita tahu isteri kita jenis pandai merajuk, apa semua. Alah, kita puji dia. Tak ada masalah. Kita kan selalu puji, kita kata mengampu kan. Tapi mana boleh, tak ada masalah. Saya akan memang baik. Abang kenal saya ni seorang yang sangat baik. Cuma sekali-sekala cepat marah. Tak apa. Lepas pada marah ni, insya-Allah baik. Masak untuk abang kan. Abang tahu ayah memang pandai masak kan. Mengampu tak? Mengampulah tu. Kita pun kata, alah mengampulah tu nak suruh masak. Tapi pasti kita akan masak lah. Kita pun terpengaruh juga dengan ampu dia tu. Betul tak? Tak ada salahnya. Ada sebut 5 muslimin muslimat semua. Jadi antaranya mengampu dengan isteri. Tak apa, tak ada masalah. Nak mengampu dengan mak mertua, boleh juga. Tak ada masalah. Tapi bukan niat untuk mengambil kesempatan daripada kebaikan mak mertua kita, bapa mertua kita, kebaikan bos kita dan sebagainya. Dia bukan maksud macam tu. Bila kita puji, kita buat baik dengan dia. Orang ni bila kita buat baik, dia akan rasa malu dan insya-Allah kemungkinan dia akan dia akan berubah menjadi orang baik. Walaupun dia seorang yang zalim, tapi dia mudah Okey, Kamar kata puji-pujian. Tapi kita ni kadang-kadang orang panggil mengampu dengan bos kan. Tapi sebenarnya kita buat baik, maka kadang-kadang dia akan malu dengan kita. Apa kata Emma? Kita buat macam tu sebab demi kebaikan. Kita pujuk isteri kita demi kebaikan. Kita pujuk suami kita demi kebaikan. Betul tak? Sebab kita masih sayang dia. Jangan buat degil tak tentu arah. Minta maaf banyak-banyak. Apa ayah kata? Mengampu tu biasa bunda. Yes, betul. Nak hidup ayah. Saya nak ceritanya, tidak salah dalam agama Islam. Bukan ambil kesempatan. Boleh. Okey, seterusnya. Boleh menggunakan pendekatan keras dalam mendidik. Bagaimanapun Nabi tetap utamakan kelembutan. Boleh Kalau nak bagi penampar pun ada masanya. Boleh kalau tak dengar kata. Betul tak? Boleh. Tapi itu adalah tindakan yang terakhir. Saya ingat Rakiyah cakap. Mengampu orang sakit. Orang sakit kita boleh mengampu dia. Nak sihat dah ni, insya-Allah. Makan ubat Nampak merah dah muka tangan tu. Alhamdulillah, insya-Allah sihat. Tu mengampu dah. Padahal kita tahu dah, nampak gayanya tak boleh hidup dah. Tapi kita cakap yang baik supaya hati dia senang. Walaupun sampai masa dia mati, memang akan mati, betul kan? Tidak ada masalah. Tapi maknanya kita cakaplah yang baik supaya dia rasa tenang hati, insya-Allah muslimin muslimat semua. Apa kata? Kamar kata, aduh, kena tampar kadang-kadang boleh melakukan itu. Tidak ada salahnya dalam agama Islam. Tampar, boleh pukul tapi pukulan yang lembutlah, yang baik yang tidak memilih tempat-tempat yang menjadi contohnya muka. Tak bolehlah, sebab lambang kecantikan orang perempuan ni muka. Bila muka dah teruk, habislah harap tidaklah berlaku macam tu Di sini nak bagaimana keadaan Nabi tu Nabi berusaha mengeratkan hubungan antara isteri. Babak ini menunjukkan Nabi mengumpulkan kesemua isterinya dalam satu majlis. Didikan Nabi ini terbukti berkesan. Selepas Nabi wafat, mereka masih berkumpul di rumah salah seorang Ummul Mukminin sebagaimana yang termuat dalam hadis ukur tangan siapa paling panjang. Maknanya mereka ni, keadaan ini berlaku sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Mereka masih dapat hidup bersama lagi dengan madu-madu mereka ini Okey, kita ada Erdawati, dia ada Leha Aziz Jadi maknanya
boleh, maknanya sampai Rasulullah tak ada pun, mereka boleh hidup serumah lagi, boleh baik lagi. Kita ni kalau madu-madu baik, bising dah juga dah. Apalah ilmu dia pakai. Kan? Ilmu apa tu orang sebut tu? Adalah tu. Mestilah tu pandai buat macam-macam lah tu, bagi makan air apa tu, menyebabkan mereka boleh baik-baik belaka. Padahalnya tak semestinya, tapi berdasarkan tengok keadaan, bagaimana perlakuan, akhlak Rasulullah SAW, maka insya-Allah isteri-isteri itu boleh menjadi baik. Walaupun ada masanya mereka cemburu, itu tak boleh lagi. Tapi dalam satu masa mereka adalah tetap baik dan mereka boleh hidup bersama. Walaupun memang dalam Islam tak boleh duduk satu rumah madu-madu kalau isteri tak suka, ya. Suami tak boleh kumpulkan isteri-isterinya dalam satu rumah sekiranya isteri tak suka, ya. Harap bagi orang yang bermadu, janganlah kumpul dalam satu rumah kecuali atas kehendak di pihak isteri. Tapi tidur dalam atas satu katil, no way. Ini tidak dibenarkan di dalam agama Islam, ya. Duduk satu rumah boleh, tapi tidur di atas satu katil yang sama dengan madu, itu dilarang di dalam agama Islam, ya. Okey, kita ada Naimah Awang. Assalamualaikum Ustazah dan sahabat-sahabat jemaah semua. Okey. Tak tahu cerita apa air Nescafe itu, ya. Suami boleh berjumpa dan bertanya khabar isteri yang bukan giliran harinya. Boleh jumpa. Tapi bukan duduk bermalam di situ, ya. Bukan bermalam di rumah isteri yang bukan giliran dia, tidak, ya. Nabi kalau dia pergi sebuah rumah, dia akan pergi semua sekali. Maknanya apa yang kita faham, orang bermadu ni kena beli rumah dekat-dekat Ustaz Fadli, supaya senang pergi rumah ni, pergi rumah ni, ya. Cukup habis balik rumah. Giliran bermalam di rumah orang tu lah. Tapi hak yang pergi siang hari ni boleh. Tapi kadang-kadang dalam kisah-kisah awal, ada isteri-isteri Nabi yang cemburu, katakan Rasulullah minum madu di rumah isteri dia, ya. Yang cerita yang kita dah tinggalkan beberapa minggu yang lalu, ya. Okey, muslimat baru teringat belum minum madu lagi pagi ni. Erma, bila saya sebut madu, baru dia teringat lagi minum madu. Kejap lagi pergi minum, boleh, insya-Allah. Bagus. Madu tu adalah merupakan amalan ataupun sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, insya-Allah, ya. Okey. Tengok sikit lagi, ya. Konflik antara madu suatu yang lumrah dan sudah dijangka. Hal ini bukannya isu besar, justru tidak perlu dirasakan besar, ya. Konflik antara madu ni, ini bukan benda pelik lah. Semua orang memang tak boleh. Hatta saya pernah cerita pada muslimat dulu, ya, yang cerita bekas mufti, ya. Maknanya isteri yang dipilih, yang dicadang oleh isteri pertama pun akhirnya mereka tidak boleh nak hidup dalam keadaan yang aman dan bahagialah. Walaupun kita rasa bila kahwin dengan kawan-kawan kita juga, seronok gila lah, kita boleh berkawan siang malam, betul tak? Tak kira, seronoknya kawan. Dah lah kawan, jadi madu kita lagi. Hai, tidak boleh, no way. Sebab tu dalam Islam kenapa tidak boleh kumpul dua beradik dalam satu masa? Walaupun katalah dia suka, tapi tak boleh. Lama kelamaan dia akan jadi bergaduh juga. Bergaduh adik-beradik. Lagi teruk, putus hubungan, kadang-kadang, ya. Okey, kita ada Faridah Muhammad Amin. Tak ada Fatimah. Okey, Fatimah ada soalan apa ke? Saya tak nampak soalan tu. Saya minta maaf banyak-banyak muslimat semua. InsyaAllah kalau ada masa, saya akan semak dalam keadaan apa dan saya akan cuba menjawabnya, muslimat semua, ya. Okey, jadi dia kata di sini tak ada masalah, ya. Konflik antara madu suatu yang lumrah dan sudah dijangka, hal ini bukanlah isu besar, justru tidak perlu dirasakan besar, ya. Tak pelik lah, ya. Kalau rumah tetangga kita pun, lebih kalau kita sendiri pun tak ada madu pun bergaduh. Okey, apa kata Fadli Harun? Campuran madu, cuka apple, bawang putih dan halia adalah campuran terbaik
untuk penjagaan kesihatan. Dengar tu orang orang farmasi cakap tu. Apa dia Ustaz Badli? Madu, cuka, apple, bawang putih. Tu tak apa sedap belaka. Tu duduk dalam kalau madu sedap, betul tak? Campur cuka, dia masam sikit. Tapi okeylah ya. Alhamdulillah saya pun pernah juga tapi tak pernah campur bawang putih. Tapi untuk obat Allahu Akbar, untuk obat gout, ya. Saya minum hampir setengah tahun saya minum ya. Pagi-pagi cuka dan madu dicampur dalam air. Ada orang dia minum macam tu. Tak boleh, perit cuka dengan madu minum macam tu ya. Campur dalam air. Kalau tak silap saya Ustaz Fadli, ya. Campur kacau minum. Sedap juga ya, tapi kena madu, kena cuka, itulah cuka apple. Ataupun cuka tin ya. Tapi saya lebih suka cuka apple berbanding dengan cuka tin ya. Cuka tin bagi saya kurang sedap bagi saya lah, walaupun dia sepatutnya dia memang lebih mahal daripada cuka apple ya. Okey, muslimin muslimat, kita ada 2 perenggang lagi ni. Hadis ini memberi isyarat tentang apa yang suami patut lakukan dalam kes madu berkonflik. Boleh jadi strategi terbaik ialah biarkan sahaja, tidak cuba selesaikan atau minta pihak ketiga yang masuk campur. Ya. Nurbaiti Husin, cuka apple. Apa Rakiah kata, terima kasih Ustaz Petua Kesihatan. Saya tak sempat baca yang Nurbaiti tadi dia nampak cuka apa tu aja, tak apa ya, insya-Allah. Okey, muslim-muslimat pun dapat baca kan. Eda Saad, Raja Faridah Karim. Okey, kita ada 1 perenggang lagi maknanya dalam hadis ini dia kata memberi isyarat tentang apa yang suami patut lakukan dalam kes madu berkonflik. Boleh jadi strategi terbaik suami diam je, tinggal je mereka, biar dia bergaduh je lah. Betul tak? Kita tinggal je. Kita masuk campur lagi panjang. Nak masuk sebelah mana? Nak masuk sebelah Aisyah atau sebelah Zainab? Kan? Jadi lebih baik sudah tinggalkan begitu saja. Tinggalkan. Terbaik ialah biarkan saja. Tidak cuba selesaikan atau minta pihak ketiga yang masuk campur. Makna tindakan Rasulullah tu cantik. Tapi biarkan saja, tak apa. Dah, insya-Allah. Lepas ni dia baiklah, kan? Okey. Dan yang terakhir, suami perlu banyak bersabar dan mengalah. Ingat suami perlu banyak bersabar dan mengalah. Mengalah bukan bererti kita kalah. Ingat, betul tak Ustaz Badli? Tak apa, mengalah sikit dengan orang perempuan ni tidak ada salahnya. Tak ada ruginya, betul tak? Lisha Aziz kata ada gangguan. Okey, tidak ada salahnya dalam arti kata orang perempuan, suami mengalah dengan isteri. Tapi kadang-kadang ego tak mahu nak ngalah, betul tak? Dia salah pun dia tak mengaku salah, apatah lagi kalau dia tak salah ya. Okey, apa kata Nur Rakiah Zaliha Zainal? Ustazah, pihak ketiga siapa ya? Dekat sini ialah Abu Bakar. Kan Abu Bakar datang dalam pihak ketiga dalam ni lah, dan cerita ni ya. Abu Bakar dia kata, mungkin serah pada pihak ketiga je yang menyelesaikan konflik dewan ni. Tapi dia kata terusnya, suami perlu banyak bersabar dan mengalah. Nabi mengalah demi menjaga perasaan Sayyidatina Aisyah. Nabi bersabar melayan 2 orang isterinya yang bertekak di depannya. Nabi nak jaga perasaan Aisyah. Kalau tidak, besar lagi pergaduhan itu mungkin ya. Jadi sebab itulah muslimin-muslimat semua, maknanya yang paling penting suami memang kena bijaksana lah dalam mengurus hal cik-cik bini ni yang ragamnya bermacam-macam ya. Apatah lagi kita manusia biasa ni, lagilah ya. Sebab tu barangkali orang jarang sangat ya orang kata apa, mengumpul bersamalah ya. Saya biasa minum madu dengan lemon. Itu dah confirm sedap Khafifah. Itu memang confirm madu dengan lemon. Masam lemon tu sedap, tapi masam cuka dia lain sikit. Tapi saya nak cerita di selepas tak ingat saya buat ubat gout dulu. Alhamdulillah
sihat lah, bagus lah maknanya. Tapi lama-lama saya berhenti makan sebab ada orang cakap tak elok. Bukan tak, lagi pula tak elok bagi saya punya ni gastrik. Lepas tu saya kena teruk sikit gastrik tu saya berhenti, saya tinggal. InsyaAllah nak ambil balik lah sebab Ustaz Fadli pun cakap, rakan-rakan kita ni pun cakap apa kata Makcik Syikin, Assalamualaikum Ustazah, maaf baru dapat join, ada kerja sikit tadi sampai terlupa. Tak apa, macam mana boleh tengok balik semula Makcik Syikin. Zainul Zaman kata satu banyak-banyak, dua jarang, tiga kadang-kala, empat sangat kurang. Oh tu jenis yang berkahwin 1, 2, 3, 4 Okey, Bayar kata betul tu Ustazah, suami ada egonya. Hak ni yang payah sikit lah Oh hak ni payah sikit, tapi insyaAllah lah kalau isteri pandai menguruskannya, insyaAllah lama-lama ego suami itu akan turun Tapi kalau kita lawan dengan ego dia dengan ego kita, campur dua ego, memang takkan siapa mengaku kalah. Betul tak muslimin-muslimat semua? Jadi harap-harap sangat insyaAllah apa yang kita cerita tentang Rasulullah SAW dan isteri-isteri ini banyak memberi pengajaran dan panduan kepada kita bagaimana kehidupan rumah tangga yang sebenarnya. Antaranya mengalah, bukan berarti kita kalah. Antaranya juga sabar yang penting juga menjaga perasaan pasangan juga amat perlu dalam kehidupan rumah tangga. Jangan ikut kita seorang saja tahu. Ini semua kita hak kita mesti orang dengar. Hak dia mesti kita kena dengar. Tapi hak kita nak cakap sikit pun, nak buka mulut dah marah, dah sergah Jangan boleh, kita boleh bertolak ansur, bertimbang balik Ada masanya kita kena ikut isteri, ada masanya isteri kena ikut suami Sebab kadang-kadang isteri terpaksa ikut semua kehendak suami. Apa dia nak makan kita tak suka pun kena buat juga. Allahu Akbar Okey, Zainab Sofi Okey lemon okey daripada limau. Betul lemon memang betul lah. Limau ni dia agak menipiskan kulit perut Wallahualam, saya ni tak pandai, tapi berdasar pengalaman saya macam itulah juga kadang-kadang. Memang dengan madu, dengan cuka, tapi bukan cuka kita lah, cuka biasa kita, tapi cuka cuka apple ataupun cuka buah tin Okey, kita ada Dayan Jaja juga bersama dengan kita. Alhamdulillah, muslimin-muslimat semua. Jadi saya rasa setakat itu dululah perkongsian kita. InsyaAllah jangan lupa hari Ahad kita bertemu lagi dalam siri yang ke-14. Sebab saya dah beritahu awal-awal tadi, kuliah ini adalah setiap minggu. Dan insyaAllah setiap hari Ahad jam 10 pagi. Setakat inilah belum ada lagi apa-apa pertukaran. Jadi keadaannya begitulah. Sekarang lagi tempoh PKP, tak kira lah lockdown tak lockdown, kuliah kita berjalan. Dan terima kasih banyak-banyak kepada muslimin-muslimat kerana dapat turut serta bersama dalam kuliah online bersama dengan saya. Banyak terima kasih, banyak-banyak yang tidak terhingga, yang tak terhitung sebenarnya muslimin-muslimat semua kesalahan saya minta maaf banyak-banyak. Dan insya-Allah kita akan bertemu bersama saya besok dalam kuliah online juga, iaitu anjuran daripada Desa Mokis. Dia bertukar pada hari Isnin setiap minggu jam 10 pagi. InsyaAllah saya akan maklumkan dalam kita punya ni Okey, terima kasih banyak-banyak. Nampak ada Nur Ashikin, ada Cuita, kita ada Baya Ishak Seterusnya sahabat-sahabat kita yang lain, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Daun Keladi. Salah silap minta dimaafkan. Dan insya-Allah kita bertemu lagi pada pagi besok jam 10 pagi bersama saya dalam kuliah online Hadis Kursi. Okey, terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.